Hari ini N-Gear bersama kereta orang muda Honda Civic Type R. Orang muda semua kenal Honda Civic ini. Orang tua tak berapa nak kenal. Kalau anda bukan kaki kereta, anda kata apa benda itu Type R. Okey, Type R ini adalah satu iterasi Honda Civic yang cukup ikonik. Kalau awak kaki kereta, awak mesti kenal punya. Ianya sama macam Golf GTI, sama macam Mitsubishi Evo, sama macam Subaru STI. Cuma dianya lebih lagi pada mereka-mereka itu kerana Type R ni dia memang betul-betul fokus kepada kepuasan pemanduan. Kalau kita naik Type R yang dulu, dianya spring tu keras macam besi. Yang ni tak, yang ni lembut sikit, dah ada comfort mode pun. Perubahan yang paling besar lah antara Civic Type R dan Civic biasa ialah benda-benda yang warna chrome semua dah bertukar menjadi gloss black dan ada lencana merah. Lencana merah ni dan juga lencana Type R menandakan ini betul-betul Type R yang original. Lagi satu, Type R Honda Competition White, dia tak datang dalam warna lain. Dan kita tengok kat bahagian bawah ni, macam-macam benda lekuk. Ada scoop sana, spoiler sini, splitter sini. Berfungsi sebenarnya. Kita tengok splitter ni kat bawah ni cukup lembut lah. Ini memang dia orang tak buat kereta ni untuk jadikannya berat. Sebenarnya benda ni perlu, tapi dianya menambahkan berat, jadi dia buat seringan yang boleh. Ni kalau langgar garanti pecah. Kat side skirt kat tepi tu pun sama. Kalau berlanggar tepi jak terlanggar memang pecah. Tak tahulah macam mana, jenuh lah nak ganti. Dan kat belah atas ni kita tengok ada satu scoop yang besar. Scoop ni berfungsi, scoop yang kat tepi ni pun berfungsi. Ini fungsi dia untuk lain, yang ni untuk lain. Yang ni untuk aerodinamik. Dia ambil udara daripada depan ni dan dia create satu air curtain kat sebelah tepi ni. Jadi bila air curtain tu dah kat situ, dia mengurangkan rintangan kat tepi ni. Yang ini pula dia bersambung dengan yang ni. Macam mana dia bersambung? Kita kena buka dulu bonnet baru nampak. Okey, tadi kita cakap pasal scoop tadi kan. Jadi kalau kita tengok scoop tadi tu, dia di sini. Dan ada, nampak tak ni? This aluminium channel ni sebenarnya ianya mengambil udara yang disedut daripada scoop atas tu dan menolaknya ke tepi. Dan bila dia menolak ke tepi, dia akan turun kat lubang ni. Sini ada lubang sini kalau boleh nampak nanti. Jadi bila ada udara kat sini, udara tu bergerak lebih laju daripada udara di dalam enjin bay. Akan menarik semua udara-udara panas daripada enjin bay untuk keluar di bahagian tepi. Ini membantu untuk menyejukkan enjin ni. Memang panas ni sekarang ni, sangat-sangat panas enjin bay ni. Orang lain ada spoiler satu, kereta ni ada dua spoiler. Spoiler atas dengan spoiler bawah. Dua-dua ni berfungsi sebenarnya, bukannya sekadar gaya. Jadi kita tengok kat atas ni. Okey, kepak space cock gaban ni saya tak tahu sebenarnya fungsi dia apa, tapi saya teka lah. Ianya mengawal airflow untuk pergi ke sini. Pasal kita tengok kepak ni ada bentuk macam unik sikit kan. Jadi mungkin dia kawal airflow untuk pergi ke situ lah. Dan kat bawah ni, sini macam ada grill tapi kosong. Tepi ni macam ada air vent tapi tipu. Dan kat bawah ni dia punya Venturi effect diffuser ni saya tak pasti sama ada betul-betul berfungsi. Dan ada exhaust 3. Exhaust 3 ni, ianya tidak mendatangkan kesan kepada prestasi. Tapi Honda menggunakan exhaust 3 ni untuk menjana bunyi. Rim ni 20 inci, tayar ni 245 30 profile. Tu dia punya nipis. Dia punya keras dia macam pakai tayar mati. Tapi sebabkan very low profile dan side wall ni keras macam tayar mati, every time you turn the steering, dia punya response is immediate dan very accurate steering. There's a lot of beautiful feedback from the steering. Cuma bila tayar ni terlalu lebar macam ni, dia ada satu efek negatif sikit dia, itu tram lining. Jadi bila kita bawa, jalan tu tak apa elok, dia ada macam permukaan yang berbeza, dia ada tendensi untuk ikut sikit. Jadi kena be careful sikit bila bawa laju terutamanya, akan rasa kesan tram lining ni. Brake depan cross drill ventilated, belakang disc yang ventilated sahaja, tak silap saya. Solid disc belakang. Disc ni sebenarnya besar sama macam disc depan brake kereta biasa, tapi sebabkan rim ni besar sangat, nampak halus ya kereta ni kat belakang. Okey, ni kita tengok ni. This whole assembly untuk side skirt ni daripada Valence ni, tengok punya lembutnya. Oh, very thin plastik yang memang done for lightweight. Saya ingat speed bump tinggi pecah benda ni. Kabin kereta ni memang berasaskan Honda Civic. Jadi kalau awak biasa dengan Honda Civic, awak tengok awak kenal lah kereta ni Honda Civic punya interior. Tapi ini yang memang version European punya hatchback punya. Dan kita tengok kebanyakan permukaan tu okey lah, permukaan plastik lembut. Tapi kat atas ni keras, kat tepi ni plastik keras, dan dekat bawah ni plastik keras. Kat atas ni dah okey dah, plastik lembut sikit dah. Cuma yang bestnya pasal kursi ni ialah very aggressive sports bucket seat, dan kat atas ni dia pun letak suede, permukaan suede, jadi berasa lah macam sports car. Steering ni pun dia punya profile cantik, dia tak bulat kecil macam tu, dia bujur, jadi bila kita pegang sedap. Dan kemasan-kemasan merah ni biasalah highlights yang menjadikan kereta ni nampak macam best. Dan very short throw gear stick. So gear stick ni memang very positive. You tahu when you cross the gate, you boleh rasa it's a very nice gear change lah. Secara keseluruhannya saya rasa kabin kereta ni tak
tak ada nak cerita banyak sangat pasal it's a Honda Civic. Practical tapi keras, so maybe for the family it's not so good, tapi it's better, much better in terms of comfort berbanding dengan Civic Type R sebelum ini. Okey, apa kata kita jom try sikit melenjan kita ni. Bila memandu Honda Civic Type R ni kan, memang saya rasa macam saya patut dress up macam ni, patut pakai helmet, pakai driving glove, sebab kalau tidak rasa macam tak sempurna, macam kita tak bersedia untuk memandu dia. Sebenarnya saya rasa Honda membuat satu kesilapan besar menghasilkan kereta ni dan menjualkannya kepada orang ramai macam biasa. Sebab tak ada orang lain dah kereta yang buat kereta hot hatch yang macam ni, yang so raw, so fokus untuk kepuasan pemanduan dengan suspension yang cukup firm, cukup padu, setengah orang akan rasa keras, steering yang tangkas, dan engine Honda ni, engine dia memang satu benda, satu tahap yang lain lah dari segi dia punya kepuasan pemanduan kita kan. Kalau yang dulu punya Type R, dia tak ada turbo, itu bunyi lagi kau-kau lah. Bila VTEC dia masuk kan, dia macam satu macam punya nyaring dia punya bunyi tu, meremang bulu tengkuk. Yang ni tak dapat sama macam tu. Walaupun dia menggunakan 3 silencer dengan 1 tuning chamber untuk mendapatkan kenyaringan bunyi exhaust tu, tapi tak dapat. Tapi ini tak bermakna enjin ni tak power lah. Enjin ni 2 liter turbo ni menjana 300 kuasa kuda dan 400 Newton torque, dan kereta ni harga dia RM330,000. Satu kereta yang mahal. Awak boleh dapat C-Class biji dan BMW 3 Series. Apa kereta yang awak nak, yang mewah Jerman, semua boleh dapat dengan harga ni. Dan even Volkswagen Golf R pun harganya lebih kurang dengan yang ini je, murah sikit daripada yang ni. Tapi semua tu saya rasa dah jadi satu kategori yang lain. Mereka merupakan hot hatch yang mewah, tapi ini hot hatch yang pure, yang thoroughbred, yang memang fokus untuk kepuasan pemandu. Dah puas kita memandu, sebagai rating untuk kereta ni, dia memang cukup best lah. Tapi harga dia memang mengarut RM330,000, dan saya rasa ciri-cirinya banyak yang memang tak praktikal lah, dengan spring keras dan suspension keras semua. Tapi still it's such a good car that saya kena bagi kereta ni 7.5/10, satu ranking yang tinggi. Jadi apa pun jangan lupa mesti tekan like dan subscribe channel kita dan tekan bell button tu, pasal tak lama lagi ada banyak lagi kereta-kereta best yang kita akan pandu je. Jom!